قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا أحمد بن منع أخبرنا معاوية بن عمرو أخبرنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. Tidak pernah menghalang aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak aku masuk Islam, yakni daripada menziarahi Nabi. Kata Sayyidina Jarir, semenjak dia masuk Islam, Nabi tidak pernah melarang, Nabi tidak pernah menolak ziarah daripada Sayyidina Jarir semenjak dia masuk Islam tu. Kalau dia minta nak mari jumpa Nabi, nak ziarah Nabi, Nabi tidak pernah menghalang. Nabi terima semua. Okey, mari ziarah dia. Sedangkan kalau kita tengok Nabi ni, boleh kita kata sesibuk-sibuk orang lah. Dia pemimpin negara Madinah, dia ketua dalam peperangan besar, imam semaya 5 waktu jadi imam pun Nabi lah. Apa lagi, segala urusan hubungan diplomatik, hubungan antara negara, Nabi juga ia menguruskan. Urusan meletakkan gubernur, pemerintah di setiap daerah juga diuruskan oleh Nabi. Tapi dalam keadaan tersebut, siapa-siapa nak mari ziarah Nabi, Nabi benarkan. Nabi tidak pernah menolak orang yang nak mari jumpa dengan dia, walaupun orang biasa sekalipun. Wala ra'ani illa dhahika, dan tiadalah Nabi melihat aku kecuali Nabi akan ketawa. Dhahak juga bermaksud ketawa sehingga mengeluarkan bunyi, mengeluarkan suara. Setiap kali Nabi tengok aku, Nabi akan ketawa. Nabi menyambut Sayyidina Jarir bin Abdullah tu. Haddatsana Ahmad bin Mani حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه قال. Hadis yang lebih kurang sana juga hadis daripada Sayyidina Jarir. Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu. Nabi tidak pernah menghalang aku daripada ziarah dia semenjak daripada aku masuk Islam lagi. Wala ra'ani illa tabassama, dan tidaklah Nabi melihat aku kecuali Nabi akan tersenyum. Nabi akan menyambut aku dalam keadaan tersenyum. Dalam riwayat tadi digunakan istilah dhahak. Dhahak tu makna ketawa. Wala ra'ani illa dhahik. Nabi tengok aku, Nabi akan ketawa. Dalam riwayat ni Nabi tengok aku, Nabi akan tersenyum. Haddatsana Hannad bin Sari akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Abidah As-Salmani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu akhir ahli an-nar khurujan, bahawasanya aku mengetahui yang terakhir daripada ahli neraka keluar daripada neraka. Aku tahu orang yang terakhir keluar daripada neraka. Rajulun yakhruju minha zahfan, iaitu dia seorang lelaki keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak. Disebabkan lama sangat dia diazab dalam neraka,
Kiralah dia orang terakhir tubik daripada neraka. Lama sangat dia diazab tu sehingga tidak mampu jalan. Dia ketubik daripada neraka dalam keadaan neraka. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada dia, intaliq fadkhulil jannah, keluarlah kamu, tubiklah kamu daripada neraka dan masuklah kamu ke dalam syurga. Qala fayadhhabu liyadkhulal jannah, dikatakan dia pun tubik, dia pun pergilah kepada syurga, untuk masuk syurga. Ada orang perintah, diperintah tubik masuk ke dalam syurga, dia pergi kepada syurga. Fayajidun nasa qad akhadul manazil, maka dia mendapati manusia telah mengambil tempat masing-masing. Dalam syurga tu semua ada tempat masing-masing dah. Fayarji, maka dia pun kembali semula, tak jadi masuk syurga. Fayaqul, maka dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, qad akhadhan nasul manazil, bahawasanya manusia telah mengambil tempat masing-masing. Manusia semua orang itu ada tempat belaka dah dalam syurga. Jadi seolah penuh dah syurga tu, tak ada dah bahagia dia. Seolah gitu. Dia pun mengadu kepada Allah, semua manusia telah ambil tempat masing-masing, tak ada dah bahagia dia. Seolah lagu tu. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada dia, atadhkuru zaman alladhi kunta fihi, adakah kamu ingat masa yang mana kamu pernah berada pada masa tersebut dulu, iaitu ketika mu atas dunia dulu. Mengingat ke tak kehidupan mu atas dunia dulu? Fayaqul, dia pun menjawab, na'am, ya, dia ingat. Qala, dikatakan kepada dia, fayuqalu lahu, maka dikata kepada dia, tamanna, bayangkan, bayar tempat kamu duduk atas dunia mula, cuba bayar. Qala fayatamanna, maka dia pun bayarlah tempat dia duduk, rumah dia atas dunia dulu, bagaimana kesenangan dia di atas dunia dulu, dia bayar ke. Fayuqalu lahu, dikata kepada dia, fa inna lakal ladzi tamannaita wa asharata ad'afid dunya, bagi engkau apa yang engkau bayar ke, dan 10 kali ganda daripada dunia. Kamu bayar tu, kamu dapat bahkan 10 kali ganda lagi sedap daripada tu. Qala fayaqul, maka lelaki tadi berkata, atas jarubi ni, adakah engkau mempermainkan aku? Dan Allah Ta'ala ayat dia, mu bayar ke, mu akan dapat 10 kali ganda daripada tu lagi. Lalu dia pun kata kepada Allah, atas jarubi wa antal malik, adakah engkau mempermainkan aku sedangkan engkau adalah seorang raja? Jadi dia berasa seolah-olah Allah Ta'ala nyanyi dia lah. Muka dia ni ahli neraka lama, tiba-tiba nak masuk dalam syurga, tengok penuh, orang penuh dalam syurga, masing-masing ada tempat. Tak ada pun tempat dia dalam syurga ni. Allah Ta'ala suruh bayar ke, bahkan dia beri 10 kali ganda lagi daripada tu. Dia pun rasa Allah Ta'ala buat nyanyi dia ni, atas jarubi, adakah engkau, atas kharubi, atas kharubi, adakah engkau mempermainkan aku, menganikan aku kau, sedangkan engkau adalah seorang raja. Dia berasa tak layak dah. Qala, kata periwayat hadis ni, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa. Menceritakan hadis tu, Nabi ketawa, suka, sehingga nampak gigi-gigi Nabi. Mana suka betul lah. Nabi cerita orang terakhir
Ketubik daripada syurga, ketubik daripada neraka. Suka Nabi itu sehingga ketawa, mengeluarkan suara. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id akhbarana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Ali bin Rabi'ah qala syahidtu Aliyan radhiyallahu anhu, aku melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, utiya bidabbatin liyarkabaha, diberi seekor binatang untuk dia tunggang, untuk dia naik binatang tersebut. Falamma wada'a rijlahu fir rikabi, maka apabila dia meletakkan kakinya di atas rikab, apa ni, tempat letak kaki tu lah. Okay, kalau naik kuda ke naik unta ke, dia ada tempat pijak kaki tu kan. Dia pijak dulu situ, lepas tu baru dia takut untuk naik kan. Dia panggil rikab. Dia bukan pelana. Kalau pelana ni hok duduk atas belakang tu, ni hok tempat jijak kaki tu. Dia jijak situ dulu baru dia lakuh naik atas binatang. Bila Sayyidina Ali letak kaki dia di atas rikab tu untuk dia lakuh naik binatang tu, qala, dia pun membaca bismillah, baca bismillah masa nak lakuh tu. Falamma stawa ala dhahriha, maka apabila dia naik di atas belakang binatang tu, qala alhamdulillah, dia pun kata alhamdulillah. Thumma qala, kemudian dia membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Surah Az-Zukhruf. Thumma qala, kemudian dia membaca alhamdulillah salatan, 3 kali, wallahu akbar salatan, 3 kali, subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirud dhunuba illa anta. Dalam riwayat lain Nabi senyum sahaja. Nabi senyum. Lepas Nabi naik kenderaan, naik unta tu, Nabi baca doa-doa dia tu, kemudian Nabi akan lenggok ke langit, tengok ke langit, Nabi akan tersenyum. Nabi senyum. Senyum tu kerana inilah, kerana Allah Ta'ala kasih hamba ya membaca Rabbi firli dunubi. Haddatsana Muhammad bin Bashar akhbarana Muhammad bin Abdullah al-Ansari akhbarana Abdullah bin Aun an Muhammad bin al-Aswad an Amir bin Sa'din qala Sa'dun radhiyallahu ta'ala anhu, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika yaumal khandaq, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa ketika hari peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ni peperangan pagi. Perang Khandaq ni dia tidak berlaku peperangan secara besar-besar lah. Peperangan ringkas sahaja. Hatta badat nawajiduhu, Nabi ketawa pada peristiwa perang Khandaq tu sehingga nampak gigi gerahal. Qultu, aku berkata, kaifa kana, apa Nabi ketawa tu, disebabkan gapo Nabi ketawa tu. Qala, katanya, kana rajulun ma'ahu tursun, ada seorang lelaki di kalangan musuh, ada bersamanya perisai. Perisai, kena ada perisai dah, untuk dia buat perang kan, untuk melindungi diri dia tu. Ada seorang lelaki yang memegang perisai musuh. Wa kana Sa'dun Ramia, ketika tersebut Sayyidina Sa'ad adalah pemanah. Dia bertugas bahagian memanah dalam perang Khandaq. Wa kana yaqul, dan lelaki tadi berkata, kadza wa kadza bitursi yughazzi jabhatahu. Lelaki tadi kata begia-begia bitursi dengan perisainya. Dia nak mengeliru ke Sayyidina Sa'ad, bahagian pemanah tu lah. Dia tak siwi Sayyidina Sa'ad panah dia tu, dia tunjuk dengan perisai dia tu
tunjuk ke ni supaya demo ni teralih perhatian lah, nak mengalih perhatian Sayyidina Sa'ad sebagai pemanah ni. Jadi musuh tadi duk tunjuk dengan perisai dia tu, duk tunjuk kau ni. Dia menutup dahinya dengan perisai. Musuh tadi dia tutup dahi dia dengan perisai, takut dipanah oleh Sayyidina Sa'ad. Fa naza'alahu Sa'dun bisahmin. Maka Sayyidina Sa'ad pun ambil anak panah. Falamma rafa'a ra'sahu ramahu. Apabila musuh tadi angkat kepala dia, mungkin dia letak kepala dia bawah perisai tu, takut orang panah dia. Bila dia mengangkat kepala dia tengok Sayyidina Sa'ad tu, Sayyidina Sa'ad pun ramahu, panah demo ni. Falam yukhti hadhihi minhu, yakni jabhatahu. Maka tidak tersalah, tidak terpesong anak panah Sayyidina Sa'ad tu daripadanya, yakni daripada dahinya. Betul-betul kena di atas dahi musuh tu tadi. Bila dia angkat kepala, Sayyidina Sa'ad panah tu terus kena di dahi, tidak terpesong sikit rabu, tidak lari sikit rabu. Wan qalaba, maka jatuhlah musuh tadi, kena panah di kepala tu kan, pakai jatuh, rebuhlah dia. Wasyala birijlihi, maka terangkatlah kaki musuh ni, jatuh ke belakang dung gitu kan, terangkat kaki. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu, maka ketawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga napuk gigi gerahel. Nabi tengok jatuh musuh tu kan, syukur Nabi. Qultu, aku pun berkata, min ayyi syai'in dhahik. Apa Rasulullah ketawa tu? Qala, jawabnya, min fi'lihi birrajul, daripada perbuatan Sayyidina Sa'ad kepada lelaki tersebut. Herat cerita dia tu. Dia mau ni nak cuba alih perhatian Sayyidina Sa'ad tu. Dia tunjuk, tu kau tu, ni kau ni, tengok kau ni. Dia tunjuk dengan perisai dia. Bila dia tutup dahi dia tu, aku dia mau ni panah. Sayyidina Sa'ad pun ambil anak panah tu kan. Dia mau ni akak kepala dia, panah tu terus kena ke dahi ni, pakai rebuh, terakak ke kaki. Nabi tengok tu kan, Nabi pun ketawa. Tengok peristiwa tu. Babu ma jaa fi sifati mizahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ia datang ia pada menceritakan cara bergurau, cara gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang Nabi kita juga gurau. Nabi dengan para sahabat ni, sebagaimana hadis sebelum ni kita pernah tengok. Okey, kalau tak pernah jumpa Nabi, orang tak pernah jumpa Nabi, kali pertama dia tengok Nabi, dia akan berasa takut. Nak kecek dengan Nabi ni dia akan berasa gerung. Itu disebut sifat haibah. Mana-mana Nabi pun Allah Ta'ala bekalkan dia dengan sifat haibah. Haibah ni orang tak kenal tengok, dia akan jadi takut, jadi gerung. Tengok dengan tubuh Nabi tu, dengan gaya muka dia, gaya mata dia, dia orang tengok akan takut. Tapi apabila dia kecek dengan Nabi, maka seolah-olah Nabi ni adalah saing dia yang sudah dia kenal lama. Bila kecek tu kan, supaya dengan kecek dengan saing lama. Itu cara Nabi bergaul dengan orang ramai. Bukan banyak hadis-hadis yang Nabi juga gurau dengan para sahabat. Bukanlah Nabi ni dalam keadaan masa semua serius semua, tak boleh nak gurau langsung. Tak. Ada ketika-ketika ni Nabi gurau kan? Nabi gurau lah. Ketika Nabi suka. Bukan kata serius semua, kecek hak akhirat semacam. Ada tempat-tempat sesuai kita kecek hak akhirat, kecek hak akhirat lah. Ada tempat-tempat sesuai kita kecek hak dunia, kecek lah, tidak ada masalah. Bukan ada hadis lain, kami dengan Nabi ni
para sahabat dengan Nabi ni, ketika kami kecek hak akhirat, Nabi akan kecek hak akhirat. Bila kami duk buat cerita pasal akhirat, Nabi duduk sekali, Nabi pun akan kecek hak akhirat. Tapi bila kami kecek hak dunia, Nabi pun akan kecek hak dunia dengan kami. Bukan kata orang kecek hak dunia juga, Nabi pun tinggal dunia berlaku ni. Tak. Bila sahabat duk kecek hak dunia, Nabi pun akan kecek juga hak dunia. Maksudnya bukan serius umur akhirat semacam dak. Boleh kita kecek hak dunia dengan syarat berpada-pada. Tak ada masalah. Kita nak gurau dengan sayang-sayang kita, tak ada masalah. Yang penting mengikut disiplin hukum lah. Jangan sampai gurau tu melibatkan siapa nipu. Gurau siapa nipu ni dilarang dalam agama. Tapi kalau semata-mata gurau badi cerita nakal, duduk kedai kopi badi cerita nakal, tak ada masalah. Itu juga sebahagian daripada sunnah Nabi juga. Duduk gurau dengan para sahabat. Babu majaa fi sifati mizahi Rasulillah. Cara gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Mahmud bin Ghailan akhbarana Abu Usamah an Syarik an Asim al-Ahwal an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Anas bin Malik, ya dzal uzunain, wahai yang memiliki dua telinga. Nabi panggil kepada Sayyidina Anas bin Malik, wahai yang memiliki dua telinga. Padahal semua orang dua telinga dah. Semua orang ada dua telinga. Nabi gurau dengan Sayyidina Anas tu, Nabi panggil wahai yang memiliki dua telinga. Qala Abu Isa, berkata oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi, qala Mahmud, berkata oleh Imam Mahmud, qala Abu Usamah, berkata oleh Imam Abu Usamah, yakni yumazihuhu, yakni Nabi bergurau dengan Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ni terkenal sebagai seorang yang mempunyai pendengaran yang tajam. Nabi royak sepatah pun dia cepat igat benda Nabi royak tu. Pendengaran dia tu sangat tajam lah. Sebab tu Nabi bila gurau, Nabi sebenarnya puji Sayyidina Anas. Sebab dia ni pendengaran tajam, Nabi panggil wahai yang memiliki dua telinga. Sebenarnya bila gurau tu, sebab semua orang ada dua telinga. Bila gurau, sebenarnya Nabi puji Sayyidina Anas yang memiliki pendengaran yang sangat tajam. Haddatsana Hannad bin Sari akhbarana Waqi' an Syu'bah an Abid Tayyah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhalituna, adalah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhalituna, dia sangat rapat dengan kami para sahabat. Hatta yaqul li akhil li saghirin, sehingga rapatnya Nabi dengan para sahabat ni, sehingga Nabi pernah berkata kepada adikku yang kecil, kepada adik Sayyidina Anas, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughayr, wahai Abu Umair, apa yang dibuat oleh burung ciok. Nughayr itu burung ciok. Nama sebenar dia Ibnu Abi Talha. Budak ni tadi, ceritanya budak ni ada pera burung, kemudian burung budak ni mapu. Budak ni pun sedih lah, burung dia mapu, dia pun duduk moyo depan rumah tu. Nabi pergi jumpa budak ni, dia tengok budak ni duduk sedih, burung dia mapu ni. Nabi pun panggil ya Aba Umair, wahai Abu Umair. Abu Umair tu bukan nama dia, nama sebenar dia Ibnu Abi Talha. Abu Umair ni ayah Umair. Ayah Umair. Nabi panggil dia gitu tu
Anak royak kata dia ni besar. Supaya kita goyak ke budak lah. Jeri apa awal besar dah ya. Soalnya gitulah. Nabi nak royak dia ni besar dah. Nabi bagi gelar orang tua, Abu Umair. Wahai Abu Umair. Soalnya Nabi nak royak, dia mau besar dah ya. Sedih ke apa dianya. Soalnya gitulah. Ma fa'alan Nughair. Burung ciok dia buat apa? Nabi tanya, burung dia mampu ke? Nabi nak menghibur hati dia, wahai Abu Umair, burung ciok dia buat apa? Nabi menghibur ke perasaan budak ni tadi. Dia dalam keadaan sedih tu. Lalu kira dengan apa ni? Keadaan Nabi, pemimpin negara Madinah, urusan sehari dia tu dengan negara-negara besar, dengan pemimpin-pemimpin besar. Nabi pernah berurusan dengan Raja Parsi, Raja Rom, dan raja-raja besar. Pernah berurusan dengan kuasa-kuasa besar dunia. Sehari-hari dia duduk mengajar, sehari-hari duduk jadi imam semaya berjemaah. Logaklah. Sehari-hari jadual Nabi tu memang terlalu padat. Tapi lagu mana keberkatan masa Nabi ni, siapa budak dia duduk sedih, burung dia mampu pun Nabi dah pergi tegur. Nah, ada riwayat lain Nabi pergi tegur orang gila di pasar. Nabi jalan di pasar tu, ada orang gila, Nabi pergi tegur lagi orang gila. Nabi kata, mu duduklah mana pun di pasar Madinah ni, mana pun mu duduk, mu panggil, aku akan sapa. Mu panggil aku, ada apa-apa panggil aku sapa. Nabi pergi kecek dengan orang gila ni tadi. Itu jadi tu email tak ada dah. Jadi tu email 5 waktu tak ada nak kerja buat apa dah. Nah, tu email 5 waktu baru. Orang biasa jadi tu email tahulah logaknya tu email. Tak lagi mana Zuhur asal kena ada semua kan. Nabi ni tu email pun dia, pemerintah negara pun dia, tapi dia raya budak-budak dia bersedih sebab burung dia mampu. Wallahu ta'ala a'lam. Thumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala haddathana Abbas bin Muhammad ad-Dur. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.